Sehingga hari ini masih terdapat lagi segelintir masyarakat yang mengamalkan pendakap gigi palsu. Dan perkara ini bukanlah hal baru di Malaysia dan telah pun mendapat kesedaran secara komprehensif. Namun, perkara ini sangatlah membimbangkan kerana ia boleh memberi kesebaran ketidakselesaan pada gigi kita dan masalah kesihatan secara kritikal. Oleh itu, hari ini saya bersama Dr. Afizuddin akan menerangkan kepada kita kesan jangka masa lama dan tanda-tanda awal gigi mulai rosak akibat barang palsu ini. Dipersilakan doktor. Fake braces ni dia punya pergerakan gigi tu dia tidak terkawal. So dia akan ada excessive movement untuk gigi lah. Memang akan ada kesakitan yang kadang memang tak tahan lah. So, yang kedua, gigi yang berlubang lah. So disebabkan oleh braces ni kan dia ada banyak komponen. Dia ada wire, dia punya getah dia. So akan ada makanan sangkut bila kita makan. So in the end, kalau tak diajar dengan cara pembersihan brace betul, so dia akan ada karang gigi. Tiga, oleh masalah gusi. Bila ada karang gigi dan juga sisa makanan terlekat di braces tu, dia akan efek kepada gusi, which is gusi akan jadi bengkak. Tulang yang pegang gigi tu dia akan menjadi kecut. Lama kelamaan dia akan efek kepada gigi tu, dia akan menjadi goyang. Kesan jangka panjang berkenaan dengan penggunaan fake braces ni, first kehilangan gigi lah, ataupun bahasa mudah dia gigi yang terpaksa dicabut. Kos untuk nak ganti gigi dan nak rawat kehilangan gigi lepas pakai fake braces ni lagi tinggi daripada kos kita pakai fake braces tu. Yang kedua, selain daripada kehilangan gigi, infection. Gigi berlubang. Bila dah lubang tu dah terlalu besar, sampai dekat bahagian saraf apa semua, dia boleh membengkak sampai bernanah. Contoh kalau gigi bawah kan, dia akan ada infection sampai ke dalam kerongkong macam tu lah. Tutup kita punya saluran pernafasan. So sampai tahap tu dia boleh ada efek. Yang paling bahaya is boleh menyebabkan kematian lah. Pesakit tu dia tertelan braces tu. Sebab apa? Sebab ialah pemasangan yang tak betul. Bila tertelan ni dia akan block kita punya airways lah. Tidak dinafikan, perkara ini sangat membimbangkan pihak mangsa sekiranya mereka mendapati sebarang simptom buruk pada gigi mereka. Lebih-lebih lagi apabila ada di antara mereka yang tidak tahu bahawa mereka telah pun terperangkap dengan modus operandi yang semakin berleluasa ini. Oleh itu, sangat penting buat mereka di luar sana mengetahui perbezaan pendakap gigi palsu dan alat ortodontik sebenar. First, kita boleh tahu beza dia, tempat dia pasang. Fake braces ni, orang yang pasang dia bukannya dentist. So, dia tak akan buat dekat klinik. Hotel ke, dia akan sewa hostel, homestay ke, ataupun even rumah pesakit tu sendiri, ataupun rumah orang yang pasang. Kedua, orang yang pasang braces tu sendirilah. Orang yang pasang tu dia bukan doktor gigi. So macam mana nak tahu mana-mana klinik gigi lah, even government ke swasta ke. Kalau doktor tu bekerja di klinik tu, dia akan ada satu sijil yang dia tampal dekat dinding dia yang menyatakan dia doktor gigi dan dia kerja kat klinik tu. Kalau saya kerja dekat klinik A, tapi tiba-tiba saya kerja kat klinik B yang tak ada dalam sijil tu, saya pun dikira salah. And then bahan-bahan ataupun alatan yang digunakan lah doktor gigi, dia kena beli barang-barang yang braces tu dengan dental punya supplier. Jadi biasanya kalau orang yang buat fake braces ni, dia akan beli dekat online. So dia akan beli Shopee ke, Lazada ke, Alibaba ke. Satu lagi, last is charge lah. So fake braces ni memang dia charge sangat-sangat murah. Kat IG kot ataupun Facebook, dia boleh offer tak sampai 200 untuk satu gigi, satu rahang. Even bawah 200, atas 200. Real braces pun yang paling murah saya pernah jumpa 4,000 dan ke atas. So imagine dia punya beza ketara kan. Selain itu, setiap mangsa juga mempunyai pengalaman tersendiri dan kesan buruk kepada susunan dan kesihatan gigi yang boleh merenggut nyawa disebabkan kandungan bahan terlarang seperti plumbum. Penggunaan plumbum boleh menyebabkan alahan dan keracunan selain gam yang digunakan juga boleh menghakis permukaan gigi. Bukan itu sahaja, jenis-jenis kerosakan pada gigi dan mulut juga tidak terkecuali. Contohnya, asam mulut, karis gigi dan masalah gusi. Lebih teruk apabila ia juga boleh mengakibatkan pening kepala yang berlarutan. Oleh itu, bersama mangsa akan berkongsikan pengalamannya
memakai barang tiruan tersebut. Bila start tu tengok. Okay lah, deal dengan dia. Dan dia kata okay, bayar 50 deposit. Pasang pun kat rumah. Bila yang buatkan saya nak buka tu, bila dah rasa kesan dia sangat teruk lah sebenarnya. Kita kalau pakai braces, gigi kita akan kembang. Supposedly kembang kan. Rapat dan kembang kan. Dia cantik kan. Tapi ni dia jadi macam muncung ke depan. Giginya mancung ke depan macam tu tau. Dia macam terlalu tarik. Kuat dia tarik. Start tu yang buat rasa macam dah tak boleh go dah. Dia dah tarik sampai ke otak ni. Sampai ke saraf. Dah sakit sangat. Gusi tu berdarah. Darah tak berhenti. Lepas tu bila kita nak gosok gigi tu, makin saya perasan getah braces tu dah masuk dalam gusi tau. Lepas tu kita tengok dekat gusi atas ni dah macam ada gigi yang nak terkeluar tau. Mulut kita sentiasa berdarah. Mulut kita bau busuk. Darah tu bau hanyir. Bila kita dengan seorang lelaki, bila saya nak servis, saya servis lagi. Yang murah-murah lagi sikit harga. Pergi pula dekat orang ni. Dia pun tukar macam tu. Saya tukar dalam 3 orang lain-lain. Barang dia guna pun tak hygiene. Masuk kelas macam tak boleh fokus. Kepala dah sakit. Sebab gigi kan main dengan saraf kan. So kepala dah sakit. Dah tak boleh fokus belajar. Gusi asyik sakit, asyik bengkak, mulut asyik berdarah kan. Saya dah tak tahan, saya dah tak boleh bangun, kepala saya dah sakit tau. Pasang tu je sakit dah. Malam dia dah start denyut. Saya pakai 2 bulan Power O tau. Masa dia pasang ke saya getah tu, dia terus direct pasang. Kalau fake, dia takkan penuh bracket dia sampai belakang. 6 atas, 6 bawah, 5 macam tu. Dia tak sampai kat kita punya geraham ni. Waktu tu memang dah tahap 24 jam saya dah sakit. Kayak makan pun dah tak boleh nak kunyah. Macam tu gigi kita dah start, macam mana gigi kita dah start lemah tau. Selain itu, pendakap gigi palsu selalunya dijual oleh individu yang tidak berkelayakan atau dilatih secara profesional. Justru itu, mereka hanya mempelajari cara pemasangan pendakap gigi palsu itu menerusi platform internet seperti YouTube yang menyajikan kandungan-kandungan berbentuk tutorial. Walaupun tujuannya untuk kongsikan pendidikan klinikal, namun konten tersebut disalahgunakan oleh individu-individu tidak bertanggungjawab seperti doktor gigi tipu. Pembelian atas talian dan e-pemerdagangan turut memudahkan doktor tipu atau penjual untuk mendapatkan barang klinikal tiruan tersebut dengan harga yang murah iaitu tidak melebihi RM50. Seterusnya, individu tidak bertanggungjawab ini turut mengembangkan perniagaan mereka menerusi aplikasi media sosial seperti Instagram bagi menyenangkan mangsa untuk mencari servis mereka. Penggunaan tanda pagar seperti tanda pagar braces murah atau tanda pagar braces Malaysia amat membantu. Kedua-duanya mempunyai sekitar 86,000 kandungan di Instagram. Mahal tau sebenarnya buat fake braces ni. Harga getah lain, harga dawai lain, bracket lain. Dia ada, setiap tu ada harga dia. Itu macam, tak apalah kan nak try. Okay, pasanglah atas bawah. Masa tu pasang atas bawah. 500 rasa atas bawah. Sepanjang 4 bulan tu sebenarnya dah habis dalam 1,000 something tau. Tolong pergi yang original. Pergilah yang original. Sebab fake ni takkan kekal. Bahaya pun bahaya. Janganlah pakai benda-benda fake ni. Benda-benda fake ni tak kekal lama. Lagi satu, kesan dia sangat buruk. Tak ada kesan yang baik daripada benda-benda palsu ni. Di bawah Undang-Undang Malaysia, pendakap gigi palsu adalah tidak dibenarkan. Untuk mengamalkan pergigian, seseorang itu haruslah mempunyai pengiktirafan ijazah sarjana muda pembedahan pergigian. Selain itu, seseorang itu haruslah berdaftar di bawah Majlis Pergigian Malaysia dan mengamalkan pergigian di sebuah premis yang diiktirafkan dan juga selamat. Oleh itu, janganlah mudah mempercayai ataupun tertipu dengan modus operandi ini yang berleluasa lebih-lebih lagi di media sosial.